Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Yang dihormati Al-Fadhil Ustaz Qamar selaku pengacara dan juga tuan kepada kelas kita di sini, tuan guru kelas ini, semua para pelajar, para jemaah. Alhamdulillah kita dapat berkumpul di Masjid Tauhid. Kita ada Masjid Tauhid, kita ada Masjid Ikhlas. Jadi kita tak payah masjid ni buah nama-nama orang lah. Senang. Kalau tidak jadi tua desa. Jadi alhamdulillah saat yang kita duduk ni saat yang berbahagia. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita beritahu lis-shaimi farhatan. Bagi orang yang berpuasa itu ada dua kegembiraan. Gembira yang pertama inda fitrihi, ketika dia berbuka puasa. Ada juga kata inda fitrihi ketika dia berhari raya. Jadi kita dua suka. Nak raya pun suka, buka puasa pun suka. Kau tak suka buka puasa? Di antara saat yang dinanti-nantikan. Dah. Oh, nanti juga. Kemudian kegembiraan dia satu lagi inda liqa'i rabbih, ketika dia bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Maknanya kita suka atas dunia ni sebab apa? Kita dapat berpuasa. Dan Allah SWT syariatkan puasa bagi umat kita ni, berpuasa dengan cara yang begitu ringkas, nak banding dengan orang-orang yang terdahulu. Orang dulu puasa lama, 23 jam. Kita hari ni puasa, alhamdulillah, untuk negara kita Malaysia, tahun ni lebih kurang 13 jam lebih. 13 jam lebih maknanya sikit lah. Ada negara-negara lain di sebelah Eropah mana yang berpuasa sampai 18 jam, 20 jam ada. Jadi kita di sini banyak-banyak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla di atas nikmat yang Tuhan beri. Masa kita pun jaraknya tidak jauh. Namun begitu, bagaimana kita nak mengisi Ramadan Al-Mubarak ini sebagaimana yang telah disebut oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi tuan-tuan yang ada Quran tu buka muka surat 27, 26 ataupun ayat puasa, surah Al-Baqarah ayat 183. Surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Allah Ta'ala sebut kepada kita, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kata di para ulama tafsir, bila Allah SWT nak sebut tentang ayat hukum, maka dia fokuskan, tujukan khitab kepada orang yang beriman. Sebab apa? Sebab orang beriman dia hanya dengar kata. Orang tu beriman, kalau pergi royak dia, tak ada apa. Dia kata, saya apa kena-mengena dengan awak ni? Tak. Macam kita pegawai di pejabat mana-mana. Kita pegawai di pejabat pertanian contohnya. Kita pergi arah di pejabat sekolah. Jadi orang sekolah, dia kata ni kerja JPM bukan kerja awak. Maka Allah SWT dalam khitab dia ni kepada kita ada dua perkara. Dia panggil khitab am, maka dia mula dengan ya ayuhan nas, wahai manusia. Bila Allah Ta'ala nak suruh kita ni dengar kata, nak suruh ikut arahan, maka dia mula dengan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumusiyam, difardukan ke atas kamu puasa. Jadi alhamdulillah banyak kali dah kita dengar tafsiran ayat ini, ayat tentang puasa. Cuma di ekor ayat, ujung ayat tu apa disebut la'allakum tattaqun. Yang ni yang kita nak pegang di sini,
Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada kita objektif, ataupun dalam bahasa sekarang dipanggil maqasid. Maqasid, tujuan ayat itu, tujuan ibadat itu disyariatkan untuk apa? Untuk kita menjadi orang yang bertakwa. Kalau setakat puasa ya, lepas tu tak ada apa. Jadi juga puasa nak kurus. Kan kita ni puasa berapa kategori ada? Ada orang puasa kerana Allah, itu dia panggil puasa ibadat. Ada orang puasa kerana doktor. Ada tak puasa kerana doktor? Hak paling taat sekali, ramai-ramai manusia ni, hak tak semaya ke tak gapo, kalau doktor suruh puasa, taat lalu. Doktor suruh puasa, taat terus. Cuma puasa doktor ni dia tak ikut jam. Dia tidak ikut pukul berapa. Dia tulis pukul puasa. Tengah hari malam puasa juga. Biasa doktor ni puasa malam tak? Dia puasa malam. Sebelum operasi. Itu puasa doktor. Ada satu lagi jenis puasa juga, dia panggil puasa politik. Ada saja. Orang mogok lapar apa tu puasa, dia tak makan 3 hari 3 malam, siapa berusaha pergi hospital buat dia. Jadi semua tu tak ada kerja belaka dari sudut apa ni yang kita nak fokus ni, la'allakum tattaqun. Itu dipanggil objektif puasa untuk Allah Taala, yang Allah Taala syariatkan kepada kita. Kita nak ambil yang tu. Cuma kita rasa bimbang hari ni. Bimbang termasuk terjebak dalam perangkap puasa mulut saja, tak makan. Puasa masuk je, tapi keluarnya tak puasa juga. Artinya kita tak boleh nak kontrol dari sudut perkara-perkara lain. Sedangkan bila kata puasa, maknanya kena puasa belaka. Mata, telinga, hati, anggota kita puasa. Yang kita takut hari ni, kita hanya puasa sekadar tak makan, tapi tidak puasa hati kita dari sudut sakit hati kepada orang. Tak puasa mulut kita daripada mencerca orang. Dalam Ramadan ini saja, Ramadan 1438 ini, kalau kita baca buku sejarah, maksud anak buku sejarah tu bukan buku kitab. Buku sejarah mana? Kita baca dalam telefon ni, muka buku dia panggil. Hak ni buku sejarah yang berlaku dalam bulan Ramadan. Kita baca kitab sejarah, kitab sirah, Ramadan ni dia panggil Syahrul Intisarat, bulan kemenangan. Nabi perang bulan Ramadan mula dengan Badar, menang. Fathu Makkah dalam bulan Ramadan. Isti'dad lil Ahzab fi Ramadan. Jadi banyak cerita-cerita dia dalam bulan Ramadan. Dan mari peperangan-peperangan besar yang lain pun juga dalam bulan Ramadan. Mari zaman kita hari ini, bila kita baca dalam sejarah, maka kita nampak puasa itu tidak menghalang kita daripada melakukan benda-benda yang tak baik. Terutama sekali kalau kita buat kajian. Saudara-saudara pelajar-pelajar boleh tulis kajian, sambung balik apa yang salah saya buat tahun lepas. Tahun lepas saya buat satu siri khutbah, tajuk dia perkara-perkara antara perkara ajaib di bulan Ramadan. Kita dapat kumpul lebih kurang 40 perkara. 40 perkara benda pelik dalam bulan puasa. Puasa tak semaya. Ramai juga lagi tu. Puasa tak semaya. Hak pergi buka puasa tak semaya, hadis wala haraj. Satu masjid di Kuala Lumpur saya pergi, imam tu sahabat kita. Dia kata, ustaz, buka puasa di masjid kita ni setiap hari 1,500 orang. 1,500 buka puasa. Nama ke sikit. Kata hak semaya maghrib berapa orang? Tak siapa 2 saf. Mana kalau dia perempuan, boleh jadi dia baca hadis orang perempuan baik semaya di rumah. Buka puasa di masjid, balik semaya di rumah. Ni banyak ni orang duk tanya soalan ni. Di antara soalan yang tular jugalah.
Dia kata orang perempuan nak semayang mana? Rumah kau di masjid. Kata Masya Allah tabarakallah. Cerdik sungguh dia bak semayang. Waktu orang perempuan lagi derak kat sini, dia tak tanya ada hadis ke tidak perempuan lagi berderak sana sini tu. Nah, pergi sana sini. Derak tu berjalan lah sana sini. Jadi waktu nak semayang, cari hadis nak semayang mana. Dah kita duduk di luar rumah dah, semayang di masjid lah. Semayang apa lagi pelik-peliknya kan. Ini antara benda ajaib. Di antara benda yang pelik, kita tambah lagi nih. Tambah dalam pada tafsir ayat tu sekat tu dulu. Tak ada nak baca dah. Nak pasal nak cari benda pelik ni. Di antara benda ajaibnya tahun ni, tandalah ni rekod ni, buku rekod dia panggil, buku sejarah. Apabila ada manusia yang berusaha bermati-matian buat slide-nya, buat penjelasannya semata-mata nak menyesatkan orang. Pelik tak pelik? Bulan Ramadan semata-mata nak menyesatkan orang, lepas tu bagi tayang pula kepada orang-orang yang berkuasa untuk nak mencari tempat supaya orang ni kena fitnah. Bagi saya benda ajaib. Dan lebih ajaib daripada itu, si Namam ni diberi tempat untuk mencerca orang di bulan Ramadan di hadapan pegawai-pegawai yang hebat orangnya. Dan kalaulah mereka terima daripada si batu api ni, haza ajab, itu lebih pelik daripada si batu api duduk buat benda kepada orang. Hari ni di zaman puasa yang tak puasa ni, puasa mulut tak makan, tapi puasa tak berpuasa kita dari sudut nak mengata orang, tak puasa dari sudut nak menyenaraikan orang. Dalam bulan Ramadan ni berapa senarai dah keluar. Yang ajaib, bila kita cipta satu sejarah, satu istilah, kita kata istilah ni tak baik. Gapo dia kita kata istilah tak baik ni? Tolol lah kita kata. Bila kita buka definisi tolol, tahu mana tolol? Apa dia tolol? Orang mana ni? Tak seru, orang luar nak tolol ke apa dia? Dia terjemah kepada tolol ni mengikut bahasa dia nya tokpuk. Kau tak faham? Tolol tokpuk. Itu tak sedap. Jadi baik, yang kita nak muhasabah kita ni, bila kita buat satu istilah tak baik, saya tak nak sebutlah nama istilah-istilah ni, itu contohnya tu. Kita kata istilah ni tidak baik, kemudian kita ambil kertas, kita pun tulis nama orang di bawah istilah tak baik, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai 60 ataupun sampai 34 contohnya. Kita mati stamp situ. Tuan-tuan kena ingat, dengan istilah yang dicipta dan senarai yang diberi, bermakna anda telah menjatuhkan hukuman kepada senarai yang dikeluarkan itu. Dalam keadilan dalam Islam, bagaimana kita nak menjatuhkan hukum tanpa ada perbincangan? Bagaimana suatu hukum boleh dijatuhkan tanpa ada muhakamah? Tanpa ada muhakamah. Bagaimana suatu hukum boleh dikeluarkan tanpa ada soal jawab, kaji selidik? Maka ini satu kezaliman, suatu penyelewengan, suatu kezaliman dan suatu keajaiban yang berlaku di bulan Ramadan pada tahun ini. Jadi saya ulang balik cerita di sini, orang-orang yang menulis tuduhan, membuat tuduhan, kemudian menyenaraikan orang dalam tuduhan itu, bermakna dia telah menjatuhkan hukuman seperti yang dia nak itu. Contohnya kita kata kumpulan disesat, tapi kita buat senarai orang itu, artinya kita telah menyesatkan orang ni. Kalau setakat sesat tak apa lagi, ada setengah tu sesat terus nah. Itu dia panggil kafir pun ada juga. Jadi para jemaah sekalian, bila kita berpuasa, puasalah anggota-anggota kita daripada segala perkara-perkara yang tidak baik. Sebab kalau tidak, dia panggil puasa macam tak puasa. Puasa macam tak puasa. Nabi SAW memperingatkan dalam hadis, man lam yada' qawla zuri wal amal bihi. Siapa dia berkata, tidak meninggalkan perkataan dusta, wal amal bihi, masih lagi duduk buat benda-benda dusta. Puasa bohong, cakap tak betul,
buat tuduhan kepada orang, buat fitnah kepada orang, apa jadi? Falaisa lillahi hajatun, Allah Ta'ala tidak berhajat fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Orang lagu ni meninggalkan makan dengan minum seharian ni semata-mata puasa, tetapi dia puasa di situ je, tidak berpuasa dia dari sudut peraturan puasa. Di antara benda ajaib, orang duk bincang, dia kata kenapa para fuqaha, para ulama tidak masukkan benda-benda dosa ni dalam membatalkan puasa. Berarti tak berarti kita yang batal puasa ni apa dia? Makan, lagi minum, melakukan persetubuhan dengan isteri, ya. Hak ni halal ke haram? Makan nasi lagi kita minum air, duduk dengan isteri, semua benda halal lah ke? Tapi Allah Ta'ala kutiba alaikumusiyam, maka kita tinggalkan dia. Kalau buat juga batal puasa, kena qada balik, kena bayar kafarah tentunya. Tapi kalau orang mengumpat orang, batal tak batal puasa dia? Pergi tampar orang tengah-tengah puasa, bagi sebiji. Bahasa dia ni tak erti dengan kata orang ni, kenapa? Dia kena qada balik ke tak puasa? Ada satu pandangan yang mengatakan mengumpat tu batal. Pandangan siapa Ustaz? Terlupa dah kita. Ada seorang ulama ni dia kata batal, kena qada balik puasa dia. Itu dia panggil, tapi dia panggil ini syaz, mana pendapat yang ulama yang ramainya tidak batal. Semua orang duk minta, dia kata kalau kita masukkan perkara ini dalam perkara yang batalkan puasa, barulah kita tak cakap hal orang. Lepas solat subuh kak, pakai ambil seltik tepek belakang mulut. Zaman kita hari nak seltik mulut apa, orang tak cakap dengan mulut dah, orang cakap dengan hujung jari. Mana banyak kita cakap dengan kawan kita hujung jari ke dengan mulut? Hujung jari. Dengan suami isteri pun cakap dengan hujung jari. Suami duduk dalam bilik, bini duduk kat dapur, mesej, bang, makanan dah siap. Dia pun jawab dengan ibu tangan, prek mari. Tak mari juga. Akhir kali bini mari tarik pula, so kita pun duduk sibuk duduk layan kawan-kawan dalam tu. Ini mana cakap sukar. Kita kena ingat, yang membatalkan puasa itu benda yang halal. Yang benda yang haram ni, mau puasa ke tak puasa ke, bukan di situ tempat dia. Bukan di tempat dia. Jadi tak boleh lah. Allah Ta'ala nak uji kita. Allah Ta'ala nak tengok di mana ke puasa kita tu. Nak jaga kualiti puasa di mana, maka disitulah yang kita kena jaga sangat-sangat. Mata kita jangan duk tengok benda yang pelik, telinga kita tak payah dengar benda-benda yang haram. Hari ni kita mungkin tak mengumpat, tapi kita duduk dengan kawan mengumpat, sama juga. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Waktu orang bercakap benda ni, jangan duduk dengan dia sehingga dia bercakap dengan tajuk lain. Jadi kita pun ayat boleh kita pakai kepada sini. Kita kadang duduk dalam majlis, orang duduk mengumpat orang, ataupun duduk dalam grup yang kita ada ni, duduk mengumpat orang, kita duduk diam tak kata apa, sama juga. Betul lah, orang duduk dalam grup ni kena aktif. Cuma anaknya ambil sedikit pendekatan. Kalau grup kita dimasukkan ke dalam tu, maka kita kata kita bukan cara hak kita. Tapi kalau grup yang kita jaga, kita kena bertanggungjawab. Ada orang masuk benda-benda pelesu, tegur lalu. Kalau tidak, kalau kerja menegur orang kita, kejap-kejap mari cerita Nabi sedih di saat Khadijah nak wafat, hadis pelesu. Jadi kalau kerja takrik hadis lah kita, takrik hadis dalam WhatsApp grup, berat juga tu. Kalau siapa mana-mana orang yang dapat mesej ni tak sebar pada 20 orang, dia kena bala pustaka. Hei, bala atas bala orang panggil. Bala atas bala dah. Bala dengan zaman kita hari ni, bala pula dengan alat hang hari ni, kalau tidak terkawal memang cukup sukar. Jadi kita jangan dalam ini yang kita nak berpuasa, puasa kita dari sudut mana? Dari sudut meninggalkan benda-benda yang tak baik. Qaul zur, benda yang tak baik. Nasihat saya khas kepada kita semua. Bila orang tak suka, orang yang kita tak suka, kita nak beri barang ke tak ke dia? Contoh, awak tak suka kepada si Mamat ni, nak bagi tak benda ke dia? Bagi.
ke bagi, suka bagi. Oh, saya yang pertama senarai yang pertama orang yang tak suka lah kita bagi hadiah. Betul? Ke tak betul? Tak betul. Hak betulnya? Tak akan beri. Orang yang kita suka nombor satu panggil. Termasuk dalam kenduri pun. Tidak kenduri ni, orang yang kita saya tu nombor satu lalu senara. Dia panggil senara A. Hak kapur-kapur, hak debek pakai selipar nak cabut ni senara tak ada. Pakai cumik begitu yang mari. Kak je pun tak bagi. Nah. Itu dalam bab dunia. Dalam bab perkara dunia. Yang ajaibnya dalam perkara akhirat, kenapa kita nak bagi pahala kita kepada orang kita tak suka? Tulis dekat telefon tu. Saya bahas lalu hari ni. Jangan beri kebaikan kita kepada orang yang kita tak suka. Tajuk dia macam tu. Awak tak suka dengan orang ni, kan? Sebab perangai dia uduh perangai ni. Tapi bila awak mencerca dia, duk alam majlis pun duk sebut nama dia, bermakna kita sayang nak beri pahala kita kepada orang tu. Sayang tak sayang? Jangan sebut nama orang yang kita tak suka, mencerca dia, ngeji dia abadan sama sekali, supaya pahala kita tak pergi ke orang tu. Kalau kita jangan ingat, mungkin di akhirat esok dia tu dapat banyak pahala, kita muflis di akhirat. Sebab asyik duk kerja sebut nama dia ya pagi sampai gelap. Seolah-olah zikir daripada subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah akbar, duk sebut nama orang tu. Duk sebut nama orang ni, sebut nama orang. Memang kita benci dia, tapi kita beri pahala ke dia. Buat apa? Oh, saya kalau tak sebut orang tak tahu tentang kejahatan dia. Sebutlah ketika perlu. Inda ada isyahadah. Ketika nak menunaikan persaksian. Ketika kita nak memperkenalkan dia ni tak baik. Sekali tu ya sebut. Tapi bukan menjadi bahan ketawa, bukan menjadi bahan bualan kita, bukan menjadi bahan orang panggil nak menceriakan majlis dengan menyebut nama-nama orang yang kita tak suka. Kecuali memang kita bersedia untuk nak beri pahala kita kepada orang. Bersedia tak bersedia? Saya tak bersedia. Pasal itulah saya tak akan sebut nama-nama orang yang kita tak suka. Sebab yang pertama, tak ada faedah kita nak sebut. Yang kedua, bila kita sebut, kita mencerca dia, maknanya dia beri pahala dia, kita hantar balik pahala ke dia. Ini di antara satu kaedah yang perlu kita kena ambil. Marilah sama-sama kita berpuasa. Dan puasa kita ni kita minta dengan Allah Azza wa Jalla supaya Allah beri kepada kita puasa yang betul-betul berkualiti. Tuan-tuan dan puan-puan para jemaah sekalian, rahimakumullah. Kita ambil satu hari nak tahu. Sehari berpuasa yang penuh. Boleh tak boleh? Puasa sungguh. Kita tak tengok benda tak baik, kita tak dengar benda tak baik, kita bercakap benda tak baik. Nak duduk mana tak tahu. Duduk di masjid pun tak semestinya. Mari kawan-kawan cakap, kita sambut juga. Tak tepi rumah nak pergi sembahyang Jumaat. Ini masak sembahyang sebagai mana sembahyang Jumaat apa sembahyang sore. Ini perlu. Bagi saya, kita membincangkan tajuk bagaimana nak meraih puasa yang berkualiti. Saya nak 24 jam je puasa. Langsung tak tengok benda maksiat, langsung tak dengar maksiat, langsung tak cakap maksiat, 24 jam penuh dengan apa? Dengan kita puasa mulut tak makan, puasa mulut tak cakap benda tak baik, puasa telinga tak dengar tak baik, puasa mata tak baik. Tengok. Dia kata saya tidak nak tengok benda tak baik, ustaz. Habis nak cari ceramah Abu Anas ya dalam YouTube tu. Tak? Dah lagi tengok moci-moci nak sapa ke Abu Anas tu. Kita kadang-kadang tutup gini skrin. Nak dah kita tengah ceramahnya mari iklan. Ya Allahu akbar. Ini di antara cerita YouTube pula ni. Dia masuk iklan tengah ceramah. Kalau ada teknik yang boleh tak masuk iklan tu, cari yang itulah. Dia macam mana cara ahli-ahli teknikal yang lebih pandai daripada saya dalam masalah teknik keduniaan ini. Ini kena ingat. Jelaslah kita. Bagaimana kita nak berpuasa, puasa sungguh, puasa yang berkualiti. Tak bercakap orang, tak bercakap apa. Itu yang masalah hari ni. Tuan-tuan, orang baik belaka. Napa orang, tak ada seorang habuk pun kena tapak kita. Ada. Sepak orang, tak ada. Pukul orang, tembak orang lagi, tak ada. Kita bukan teroris. Kita orang baik-baik, orang soleh. Tapi masalahnya puasa mulut ni, nak mengumpat orang ni, hanya masalah.
Jawabnya setakat bulan Ramadan ni, pada 1 sampai hari ni, berapa hari dah mulut kita berpuasa, tak cakap orang. Kadang-kadang orang kita cakap tu bukan orang lain, bukan kawan kita juga. Allahu Akbar. Inilah di antara bala akhir zaman. Dan bala ni bukan bala baru lah, bala zaman bila-bila pun dia panggil bala saumul lisan, puasa lidah daripada bercakap benda yang tak baik. Memang agak sukar. Kita orang baik-baik ni tak ada dah orang mari hatakak jemput tuan nak ajak pergi majlis melompat di stadium. Dia mari ajak ke bubuh bakapiah ni? Tak ajak dah. Pasal itulah setengah pegawai-pegawai muda-muda ni, bila dia nak ambil keputusan nak pergi Mekah, kawan-kawan dia syayatinul ins, syaitan manusia ni mari bisik, rugi awak. Dia balik jadi haji dengan hajah esok. Kalau ada majlis dinner party, takkan nak naik awak haji dengan hajah dijemput naik berkaraoke atau petang. Nah. Itu dia panggil permainan syaitan. Syaitan manusia. Tapi syaitan boleh mari bisikkan kita dengan apa? Boleh cakap orang, boleh mengumpat orang. Saumul lisan rusak habis. Ini di antara perkara-perkara yang sangat mustahak untuk kita muhasabah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Kemudian di antara ayat yang kita baca tadi, dalam ayat puasa yang sangat menarik untuk ditadabbur. Tengok di ayat kita tadi 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ini di antara keajaiban ayat puasa. Di tengah-tengah ayat puasa, Tuhan bagi break sekejap. Dia break dengan ayat berdoa. Maka waktu kita, saat kita berpuasa lah, kita ambil peluang berdoa sungguh-sungguh. Di antara doa yang kita doanya, minta Allah Ta'ala jadikan kita ni hamba yang diredai, hamba yang baik, mutaqa minan nar, orang yang dimerdeka daripada api neraka. Kita, keluarga kita, mak ayah kita, tok nenek kita dan semua keluarga yang kita sayangi termasuk di kalangan orang yang dimerdeka api neraka. Satu. Kemudian di antara doanya, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Jangan lupa. Dan satu lagi yang saya rasa kena sangat-sangat kita berdoa ni di saat kita ini, iaitulah di saat pergolakan dalam negara-negara umat Islam hari ini. Mana saja, di Rohingya tak habis cerita kita, di Syria, di Palestin, di Arab, yang terbaru sekarang ini Qatar. Wa ma adraka mal Qatar. Apa nak jadi dengan Qatar kita tak tahu. Apa nak jadi Qatar kita tak tahu. Jadi hari ini memang agak sukar kita nak ulah nak duduk kat mana. Yang ni kata gini kan, tapi kita kena ingat Qatar tu di antara negara Islam yang duduk di celah-celah umat Islam. Jadi Allah Ta'ala, kita minta Allah Ta'ala selamat. Satu lagi doa khas saya harap sangat kepada para jemaah sekalian, di saat kita nak berbuka puasa, di saat kita nak sahur, di saat kita berada waktu malam, doa khas, Allahumma kfina syarral asyrar. Ya Allah, selamatkan kami daripada kejahatan orang-orang jahat. Sebutlah nama-nama pendakwah-pendakwah kita ada negara ni yang kita sayangi, khasnya pendakwah-pendakwah yang memang nak mengajak manusia kepada kitab Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni. Kita doakan, ya Allah, Allahumma kfina wa iyyahum min syarril asyrar. Ya Allah, selamatkan kami dan pendakwah-pendakwah kita ni daripada kejahatan orang-orang yang jahat, daripada pendengki yang berdengki, daripada si batu-batu api yang cuba nak meracuni umat. Kita doa minta Allah Ta'ala selamatkan mereka dan Allah hidayahkan kepada si batu api ini supaya meninggalkan perbuatan jahat yang tak baik. Ini doa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah selamatkan semua, Allah selamatkan kita dan dakwah kita boleh berjalan dengan cara baik dan harmonikan masyarakat ini daripada golongan-golongan yang nak memecah belahkan masyarakat. Hari ini golongan nak memecah belahkan masyarakat cukup besar. Dulu dia tuduh orang, oh ni yang kumpulan ni suka membid'ahkan orang. Bid'ah tu tak kafir lagi. Kumpulan hak lawan pula ni kafir terus dah ni. Duk main kafir semacam. Mana ni? Itu tuduhannya cukup dahsyat. Buat senarai-senarai pula. Kalau boleh sebutlah ulama ustaz-ustaz dalam senarai ini selamat dia daripada
Situlah senang sikit nampak pesej. Tak. Dan umum lebih baiklah daripada segala perbuatan yang tak baik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kepada kita keselamatan dunia dan akhirat, dan Allah Ta'ala selamatkan umat ini daripada diceroboh, daripada atasnya, daripada depannya, daripada bawahnya, daripada belakangnya, daripada seluruh sudutnya oleh kumpulan-kumpulan ajaran-ajaran sesat yang berselindung di sebalik nama Ahlus Sunnah ini dengan ajakan-ajakan mereka yang tidak berpaksikan kepada kitab dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ni orang mendakwa, bila dakwa lantang orang boleh terima. Jadi masalah yang kita ada hari ni. Jadi macam mana kita nak selamat? Ialah kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, dan kita tidak ambil pendekatan sebagaimana orang yang tak baik buat kepada kita. Mudah-mudahan kita semua selamat, insya-Allah. Jadi setakat itulah tazkirah kita. Di saat ini, saat mustajab doa ini, masing-masing berdoa minta Allah SWT selamatkan sebagaimana yang telah saya sebut tadi. Sekian, dan kita doa juga supaya markah masjid kita ini, tempat kuliah pengajian kita ini pun diberkati oleh Allah Azza wa Jalla dan diberi taufik hidayah, dapat kita menimba ilmu yang bermanfaat untuk dunianya dan untuk akhirat kita, insya-Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.